Berita Al-Hijrah 30 Rabiul Awal 16 November. 27 pegawai imigresen terlibat sindiket pemalsuan cop sempadan di Reman. Pesara guru rugi RM200,000 diperdaya African Scam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. 46 individu termasuk 27 pegawai Jabatan Imigresen di Reman di Mahkamah Berasingan di Putrajaya, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak. Mereka dipercayai terlibat sindiket yang menyalahgunakan pengesahan cop keluar dan masuk sempadan utama negara. Di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, 13 individu termasuk 9 anggota Jabatan Imigresen di Reman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes pemalsuan cop sempadan negara. Turut di Reman, 4 individu yang dipercayai bertindak sebagai ejen membantu kegiatan jenayah terbabit dengan mendapatkan khidmat cop berkenaan bagi warga asing. Menurut sumber, anggota terbabit dipercayai menerima rasuah antara RM100 hingga RM500 bagi setiap pasport sejak 2017 hingga tahun ini. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berjaya melumpuhkan aktiviti rasuah membabitkan sindiket yang menyalahgunakan pengesahan cop keluar dan masuk sempadan utama negara dalam operasi besar-besaran dikenali sebagai Upselat bermula lewat petang semalam. Ahli-ahli sindiket yang ditahan termasuk 27 pegawai JIM, 14 ejen pekerja asing dan 5 orang awam yang bertindak sebagai orang tengah berusia antara 21 hingga 46 tahun. Tangkapan dibuat di Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin KIK Bangunan Sultan Iskandar, Johor membabitkan 10 anggota imigresen, manakala kira-kira 30 lagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA petang semalam. Menurut sumber, sindiket itu menjalankan aktiviti mereka sejak setahun yang lalu dan berada di bawah pemantauan SPRM bermulanya penguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 pada 18 Mac lalu. Perintah reman ke atas seorang wanita yang juga pengarah sebuah syarikat pembinaan jalan raya disambung sehari lagi sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan berhubung pencemaran bau di Sungai Selangor. Magistrate Nur Hafizah Rajuni turut memerintahkan 3 lagi suspek iaitu seorang pengarah dan 2 pekerjanya disambung reman 6 hari bermula esok sehingga 23 November ini berhubung kes sama. Siasatan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan khianat sehingga menyebabkan berlaku pemutusan bekalan air untuk tujuan pertanian, makanan atau minuman kepada manusia dan haiwan atau bagi menjalankan sebarang pengeluaran. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun, denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada 11 November lalu, keempat-empat suspek di reman 7 hari selepas mahkamah membenarkan permohonan pihak polis untuk menahan mereka sehingga 17 November ini. Sebelum ini, 4 loji rawatan air LRA dihenti tugas berikutan pencemaran bau bahan pelarut yang dikesan di Sungai Selangor. LRA itu adalah Sungai Selangor Fasa 1, 2 dan 3 dan LRA Rantau Panjang. Susulan penutupan 4 LRA berkenaan, lebih 1.1 juta pengguna akaun membabitkan 1,279 kawasan mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Kawasan itu merangkumi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Petaling, Kelang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Seorang bekas pemain import Pasukan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS didenda RM8,000 oleh Mahkamah Sessions Seremban selepas didapati bersalah memperdaya pihak bank. Matthews Fernandes Villarreal dituduh menipu dengan mengemukakan invoice palsu berjumlah RM48,879 dan 90 sen 2 bulan lalu. Hakim Madiha Harullah menjatuhkan hukuman terhadap warga Brazil Matthews Fernandes selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Portugis. Mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 10 bulan jika tertuduh gagal menjelaskan denda berkenaan.
Mengikut pertuduhan, tertuduh telah menipu Nur Farida Asror Ramzi Sulaiman, wakil kepada pihak bank CIMB, dengan memperdayakannya bahawa invoice palsu yang dikemukakan untuk pembelian barangan dagangan iaitu 5,825 unit dye-ink bertarikh 23 September 2020 adalah dokumen benar bagi tujuan permohonan untuk pindahan wang. Perbuatan itu dilakukan pada 30 September 2020 di Bank CIMB Cawangan Seremban. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 471 Kanun Kesiksaan dan sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Seorang pesara guru kerugian RM224,840 selepas diperdaya sindiket African Scam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Negeri Sembilan, Superintendent IB Abdul Ghani berkata, mangsa yang berusia 63 tahun itu pada awalnya mahu membantu rakan lamanya di Liverpool, England sebelum menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan sindiket. Menurut Superintendent IB, mangsa dilapor dihubungi daripada rakan lamanya untuk meminjam sejumlah wang bagi tujuan rawatan anaknya yang kini sedang sakit. Mangsa yang bersetuju membantu rakannya itu membuat pemindahan wang ke akaun Bank Rakyat. Selepas itu, rakan mangsa dikatakan membayar sebanyak £10,000 atau RM53,329, tetapi terdapat kesilapan jumlah daripada bank menjadikannya sebanyak £100,000 atau RM543,298. Mangsa kemudian dihubungi oleh individu yang mengaku sebagai pegawai bank negara meminta mangsa untuk membuat pembayaran sebagai penalti, insurans dan perkhidmatan sekuriti atas kesilapan itu bagi membolehkannya mendapat semula jumlah asal. Superintendent IB berkata, mangsa membuat beberapa transaksi pemindahan wang antara 7 hingga 24 September lalu ke dua akaun berasingan. Bagaimanapun, mangsa menyedari dia menjadi mangsa penipuan sindiket apabila proses pembayaran semula tidak berlaku. Sebuah Land Rover polis yang membawa mayat seorang peladang terbabas sehingga terjunam ke bawah tebing ladang sawit. Kemalangan itu menyebabkan pemandu berkenaan mengalami kecederaan di bahu kiri manakala waris si mati patah lengan kanan. Ketika kejadian 1 tengah hari itu, Land Rover yang dipandu anggota polis itu dari arah Sungai Tong menghala ke Setiu di kilometer 52 dari Sungai Tong, Setiu. Sejurus tiba di lokasi kejadian, hujan lebat serta jalan licin menyebabkan Land Rover yang dipandu anggota berusia 30 tahun itu hilang kawalan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Setiu, Deputy Superintendent Effendi Hussein ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Katanya mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Setiu manakala mangsa yang cedera turut menerima rawatan di hospital sama. Kes diklasifikasi di bawah Seksyen 43, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Malaysia kini berkedudukan tempat ke-5 daripada 11 negara ASEAN yang memiliki bilangan kes COVID-19 tertinggi. Kedudukan itu menyaksikan Malaysia berada di bawah Indonesia, Filipina, Myanmar dan Singapura. Indonesia, negara memiliki keluasan paling besar di Asia Tenggara, merekodkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 lebih 470,000 kes setakat semalam, diikuti Filipina dengan lebih 409,000 kes dan Myanmar hampir 69,000 kes. Singapura berada di tangga keempat dengan lebih 58,000 kes, sementara Malaysia lebih 49,000 kes setakat petang tadi. Dalam pada itu, laporan daripada Center for Strategic and International Studies menunjukkan Indonesia dan Filipina memiliki bilangan kematian tertinggi di Asia Tenggara dengan masing-masing lebih 15,200 kes dan 7,800 kes. Sementara itu, 5 lagi kematian akibat virus COVID-19 direkodkan di Malaysia setakat jam 12 tengah hari tadi, yang menjadikan jumlah keseluruhan korban akibat virus berkenaan kepada 318 orang bersamaan 0.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Sejumlah 1,210 kes baru direkodkan setakat 12 tengah hari tadi dengan Sabah, Selangor dan Kuala Lumpur merekodkan bilangan
tertinggi. Jumlah kes positif COVID-19 dari kluster tempat kerja, khususnya di tapak pembinaan dan asrama kilang di Lembah Kelang, dijangka meningkat dalam tempoh 5 hingga 7 hari lagi. Menurut pakar kesihatan pekerja dan perubatan am, Dr. Hanafiah Bashirun, situasi itu didorong oleh kepadatan penduduk di lokasi terlibat. Lembah Kelang semalam merekodkan angka tertinggi mengatasi Sabah, namun menurut beliau masyarakat tidak perlu bimbang kerana ia boleh dikawal memandangkan ia melibatkan kluster dari satu lokaliti. Bagaimanapun jelasnya orang ramai perlu patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan lebih baik jika banyak menghabiskan masa di rumah. Kepadatan penduduk sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya itu adalah tinggi. So kebarangkalian jikalau rakyat Malaysia ataupun penduduk yang terletak di kawasan yang padat, iaitu di kawasan Lembah Kelang itu tidak mengamalkan SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ada kebarangkalian peningkatan kes itu kita boleh nampak, boleh berlaku, terutamanya di kawasan-kawasan Lembah Kelang disebabkan oleh pola kependudukan yang padat. Tambah Dr. Hanafiah, tindakan kerajaan yang mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi kluster dan lokaliti yang menunjukkan tren peningkatan adalah langkah tepat agar masyarakat sekitar tidak bimbang dengan situasi itu. Kontroversi KWSP, apa jalan terbaik? Alhamdulillah bertemu kembali. Jenazah Ahli Parlimen Greek Datuk Hasbullah Osman selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Padang, Greek 11.45 pagi tadi. Jenazah Allahyarham sebelum itu disembahyangkan di Masjid Jami' Greek dengan diimamkan anak sulungnya Muhammad Haris Hilmi pada 10.25 pagi. Terdahulu jenazah Allahyarham tiba di kediamannya di Ulu Kenderung dari Hospital Raup Pahang kira-kira pukul 5.30 pagi tadi. Menurut anaknya Muhammad Haris, beliau pada mulanya tidak percaya kejadian yang menimpa ayahnya kerana sepanjang pengetahuannya arwah tidak mempunyai sejarah masalah jantung. Yang saya dengar daripada saudara di sana, katanya dia tengah bawa kereta, tiba-tiba dia sakit dada. Lepas tu dia on the way ke klinik. Bila sampai dekat klinik tu, dia tak sempat nak masuk dalam, dia dah meninggal dalam kereta. Sementara itu, Pengerusi UMNO Perak Datuk Sa'arani Muhammad menyifatkan pemergian Ahli Parlimen Greek itu sebagai kehilangan besar kepada UMNO dan rakyat Perak. Datuk Hasbullah 63 tahun yang juga Ketua UMNO bahagian Greek meninggal dunia 7 malam semalam di Hospital Raup. Allahyarham meninggalkan dua balu iaitu Datin Rosmawati Arifin 58 tahun dan Zaini Abu Bakar 29 tahun serta 8 anak berusia antara 2 bulan hingga 34 tahun. Allahyarham memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Sultan Idris Shah Greek sebelum menjadi setiausaha politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri pada 2009. Allahyarham Hasbullah menjadi Ahli Parlimen Greek pada pilihan raya umum ke-13 hingga kini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Manis Muka Muhammad Darah meninggal dunia di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu tengah hari tadi. Terdahulu, wakil rakyat berusia 65 tahun itu dimasukkan ke unit rawatan rapi hospital berkenaan kerana mengalami masalah buah pinggang. Wakil Parti Warisan memaklumkan jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sebelum dibawa ke Sempurna. Manis Muka yang juga Ketua Wanita Parti Warisan Sabah Warisan Sempurna mempertahankan kerusi Dun Bugaya pada pilihan raya negeri PRN Sabah baru-baru ini. Beliau aktif dalam politik sejak 1985 dan pernah memegang jawatan Ketua Wanita UMNO bahagian Sempurna sebelum menyertai warisan. Pengeluaran wang pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Akaun 1 secara bersasar dan berperingkat satu inisiatif yang tepat
bagi membolehkan perbelanjaan diurus secara sistematik selain menjamin kelangsungan ekonomi jangka masa panjang. Mengulas mengenai kontroversi pengeluaran KWSP yang perlu diberikan kepada semua pencarum termasuklah yang tidak terjejas, penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Mustazar Mansur, pengeluaran wang secara one-off dalam jumlah yang besar dan secara terbuka bakal memberi kesan buruk. Tetapi jumlah yang secara one-off-nya, kita bimbang dengan adanya nilai one-off itu tidak dapat memastikan bahawa mereka akan langsung hidup dalam jangka lebih daripada 2-3 bulan kerana bimbang dengan pengurusan kewangan yang tidak baik nanti, pasti akan memberi kesan yang lebih buruk daripada itu. Jadi dalam perancangan pengeluaran wang secara berkala ini, secara tidak langsung dia dapat memberi masa yang lebih panjang ataupun lebih teratur dalam menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam pengurusan kewangan. Jelasnya, inisiatif pengeluaran KWSP dalam tempoh pemulihan ekonomi ketika ini perlu mengutamakan golongan terjejas demi kelangsungan hidup mereka. Dan langkah terbaru kerajaan menerusi iSinar adalah bukti keprihatinan kepada rakyat. KWSP adalah satu simpanan di hari tua. Kita tahu bahawa pada hari tua kita kemampuan kita untuk bekerja lebih kuat seperti sekarang akan pasti berbeza. Oleh itu KWSP secara one off itu adalah satu alternatif yang terakhir. Sekiranya tidak dapat menampung perbelanjaan yang sedia ada. Namun begitu, dengan adanya kederat yang ada pada waktu sekarang yang lebih muda berbanding yang pada masa akan datang yang lebih tua, ada baiknya mereka memikirkan alternatif pendapatan yang lain yang mana mereka boleh bekerja, boleh memikirkan pendapatan tambahan daripada kederat yang ada sekarang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Semalam, kerajaan mengumumkan pencarum KWSP yang layak dibenarkan membuat pengeluaran daripada akaun 1 menerusi program iSinar sehingga RM60,000. Dan ia dibuka kepada individu yang hilang pekerjaan, yang dicutikan tanpa gaji dan tiada sumber pendapatan. Usianya baru mencecah 3 tahun tetapi sudah diuji dugaan berat apabila menghidap barah mata tahap 4. Nur Natasha Rasid, 24 tahun dan suaminya tiada pilihan selain terpaksa membenarkan sebelah mata anaknya, Nur Mardiah Syahadah Abdul Hadi, dibuang untuk menyelamatkan nyawa si kecil itu. Malah demi anak tersayang, mereka sanggup menaiki motosikal sejauh 200 km bagi meneruskan rawatan kanser di Hospital Kuala Lumpur, HKL. Menurut Nur Natasha, anak bongsu daripada 3 beradik ini disahkan menghidap barah mata tahap 4 ketika berusia 22 bulan. Saya tahu dia ada kanser, tapi saya masih pegang harapan yang dia takkan hilang mata dia. Jadi bila sampai saat saya dengar perkataan buang mata, saya tak tahulah bagi ibu apa lain, tapi bagi saya beratlah. Satu keputusan yang berat sebab saya ibu dan saya seorang-seorang jaga dia masa tu. Dan saya kena buat keputusan. Menurut Natasha, doktor mengesahkan barah itu berpunca daripada kromosom 13Q, iaitu sejenis penyakit kelainan genetik. Selain barah mata, anak ketiga ini juga turut menderita masalah usus, hati bengkak, paru-paru kronik dan kaki bengkok yang menyebabkan pergerakannya terbatas hingga terpaksa menggunakan alat sokongan. Walaupun dia terpaksa menerima hakikat bahawa Mardiah berkemungkinan tidak dapat hidup lama serta hilang satu persatu daya keupayaan sehingga meninggal dunia, namun Natasha dan suaminya tetap mahukan yang terbaik buat Mardiah. Saya tak berhenti doa cakap saya tak nak hilang dia. Belum masa lagi saya nak hilang dia. Saya nak sayang dia. Dia dipanjangkan umur. Menyingkap kisah duka keluarga ini, kegigihan Natasha dan suaminya yang menaiki motosikal dari Ipoh ke Hospital Kuala Lumpur pernah tular di media sosial sekaligus mengundang simpati masyarakat. Perjalanan sejauh 200 km itu terpaksa ditempuh kerana tiada kenderaan lain, malah pendapatan suaminya kira-kira RM1,000 sebulan menyebabkan keuangan mereka terbatas. Prihatin dengan nasib Natasha sekeluarga,
Isteri Menteri Besar Perak, Datin Seri Dr. Nomi Ashikin Muhammad Razi akan mencari inisiatif agar rawatan Mardiah dapat dibuat di hospital berdekatan. Sebab saya sendiri seorang doktor, jadi kami ada hubungan yang sangat erat dengan pihak hospital. Mereka juga dah tahu pasal mengenai kes Mardiah ni dan bersedia untuk membantu. Mana yang kita boleh buat di Ipoh, kita akan cuba bantu juga di Ipoh. Selain itu, Datin Seri Nomi Ashikin turut menyalurkan sumbangan peribadi dengan membiayai sewa rumah selama 6 bulan bagi mengurangkan beban mereka. Orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh dibuat menerusi akaun Bank Simpanan Nasional BSN Nur Natasha bernombor 1400 34100 0028 atau hubungi di talian 013 8752 749. 50 pesakit yang menerima rawatan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM menerima bantuan wang tunai dan keperluan harian hasil sumbangan masjid dan surau Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Ia kesinambungan dari sambutan Maulidur Rasul baru-baru ini bagi meringankan beban individu yang memerlukan. Hari ini kita berikan untuk 50 orang pesakit bersama dengan duit tunai yang disumbangkan oleh masjid dan juga surau di Zon 4 Jawi. Dan sumbangan ini adalah sempena dengan Maulidur Rasul 1422 Hijrah sebagai tanda kita mengingati kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan sumbangan. Tambahnya, program ziarah rakan Masjid Hospital itu juga satu inisiatif bagi merapatkan hubungan Jabatan Agama Islam tersebut dengan pihak hospital terlibat. Sumbangan disampaikan Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wan Muhammad bin Sheikh Abdul Aziz kepada pengarah HCTM Profesor Datuk Hanafiah Harun Rashid. Tahun ini, Alhamdulillah, sewaktu COVID-19 ini kita dapat menerima banyak bantuan daripada pihak NGO, pihak-pihak kerajaan, pihak orang ramai dan sebagainya. Dan ini dapat meringankan beban dan juga kesakitan yang pesakit-pesakit kami hadapi. Ada antara bantuan itu juga ditujukan kepada pihak kaki tangan yang telah bertugas dan sebagainya. Program siri ke-6 bagi tahun ini bertujuan meringankan beban pesakit di hospital terpilih dengan melibatkan ahli jawatan kuasa masjid-masjid di sekitar wilayah persekutuan. Burung merpati dijual 7.8 juta ringgit. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 3 suspek kes rompakan membabitkan puluhan perhiasan berlian di sebuah muzium di Dresden tahun lalu akhirnya tumpas. Media tempatan menggambarkan kumpulan terbabit sebagai pencuri seni terbesar dalam sejarah apabila mereka melancarkan serangan tekad di Museum Green Vault di Istana Diraja Dresden 25 November tahun lalu. Polis dan pendakwa raya dalam satu kenyataan memaklumkan pihak berkuasa menyerbu 18 hartanah di Berlin termasuk 10 apartmen, garaj dan kenderaan. Mereka kini memfokuskan pencarian barangan yang dirompak selain bahan bukti lain seperti data penyimpanan media, pakaian dan peralatan. Dalam tempoh setahun, polis memburu ketiga-tiga suspek dengan memohon kerjasama orang ramai memberikan maklumat untuk penahanan kumpulan itu, termasuk menawarkan ganjaran sehingga lebih 2 juta ringgit. Semalam, 1,600 pegawai dikerah dalam operasi besar-besaran di seluruh negara untuk menahan suspek. Identiti mereka belum didedahkan, namun kesemua suspek disahkan sebagai warga negara Jerman. Mana-mana negara Arab yang menjalinkan hubungan dengan Israel dianggap sebagai pihak yang melemahkan usaha menubuhkan negara Palestin yang berdaulat. Kenyataan itu dibuat Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ekoran normalisasi hubungan beberapa negara Islam dengan negara haram Yahudi itu. Sejak beberapa bulan lalu, Emirat Arab Bersatu, UAE, Bahrain dan Sudan mengesahkan pertalian diplomatiknya dengan Israel yang dipelopori Washington di bawah pentadbiran Donald Trump. Palestin menganggapnya sebagai pengkhianatan paling besar dan umpama tikam belakang ke atas usaha pembebasan negara itu.
Menerusi Forum Keselamatan Global, Sheikh Muhammad mengesyorkan supaya Kesatuan Negara Arab meletakkan keutamaan kepada Palestin dan menghentikan penjajahan haram Israel. Sehingga tahun ini hanya 2 negara Arab mempunyai hubungan rasmi dengan Israel, Mesir dan Jordan. Washington dan Tel Aviv pula mendakwa lebih banyak negara Arab akan menyusuli tindakan UAE, Bahrain dan Sudan dalam menormalisasikan hubungan dengan Israel. Seorang pelajar perempuan nyaris maut apabila terjatuh ke dalam sungai. Insiden di China itu bagaimanapun menyaksikan remaja berkenaan bernasib baik selepas diselamatkan seorang lelaki yang juga diplomat dari Britain. Diplomat yang juga Konsul Jeneral Chongqing, Stephen Allison, 61 tahun, dilapor terjun ke dalam sungai selepas melihat pelajar berkenaan terkapai-kapai di dalam sungai. Pelajar itu dipercayai terjatuh ketika melalui tebing sungai terbabit. Allison berjaya mendakap pelajar itu sebelum membawanya ke tebing sungai. Orang ramai turut membantu mengangkatnya ke daratan. Identiti pelajar berkenaan bagaimanapun tidak didedahkan. Dia dilapor tidak sedarkan diri untuk seketika, namun sebaik dibawa ke darat, pernafasannya kembali normal. Seekor burung merpati betina menjadi burung termahal dunia selepas dijual pada harga tertinggi dalam sejarah. Pusat lelongan dalam talian Pigeon Paradise atau PIPA di Belgium mendedahkan merpati yang dinamakan New Kim itu dibeli oleh individu dari China dengan nilai 7.8 juta ringgit. Harga dengan bidaan tertinggi itu sekaligus memecah rekod jualan merpati jantan dinamakan Armando yang dijual pada harga 6.8 juta ringgit tahun lalu. New Kim, burung merpati baka terbaik berusia 2 tahun dari Antwerp ini pada mulanya dilelong pada harga permulaan RM975 sahaja. Ia kemudian dibida pada harga 1.31 juta euro oleh warga Afrika sebelum pembeli dari China membuka harga sehingga 7.8 juta ringgit. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mengikuti siaran langsung 60 minit bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri yang akan membincangkan hal berkaitan peruntukan Pelanjawan 2021 kepada agensi-agensi agama. Jangan ketinggalan bersama hos Abu Talib Husin. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.